Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita pada pagi ini dapat dalam sesi tadabbur harian setiap hari satu muka surah Al-Quran. Jadi insya-Allah ini adalah di antara usaha kita untuk kita menambahkan kefahaman kita terhadap Al-Quran. Jadi moga-moga dengan kehadiran dan juga dengan kehadiran saudara dan saudari, sahabat-sahabat semua di pagi ini dan juga dalam sesi ini, insya-Allah moga-moga akan menambah kefahaman kita sedikit tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui lidah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Jadi adalah satu perkara yang memalukan bagi kita, satu perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan, iaitu apabila kita mendapat Al-Quran ataupun mungkin kita telah membaca Al-Quran tetapi kita tidak cuba untuk memahami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap muka surat Al-Quran, dalam setiap halayan-halayan Al-Quran yang ada di depan kita ini, insya-Allah. Oleh kerana kita sekarang ni dengan mudahnya boleh mendapatkan Al-Quran terjemahan, boleh mendapatkan juga, boleh melihat YouTube, boleh melihat apa saja media sosial yang ada untuk kita berdepan, untuk kita belajar something, maka marilah hari ini insya-Allah kita bersama-sama dalam sesi untuk memahami serba sedikit apa yang ada di dalam Al-Quran di muka surat kita pada pagi ini. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 43, mushaf yang standard, insya-Allah cetakan yang terkini yang kita boleh lihat hampir sama di dalam mana-mana sahaja, iaitu mushaf kita muka surat 43, ataupun ayat kita yang akan kita lihat pada hari ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 257 sehingga ayat 259. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keberkatan kepada kita dengan hari ini. Kita baca sedikit mula-mulanya beberapa ayat, beberapa baris daripada ayat Al-Quran yang ada dalam muka surat ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat 257 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah muka surat 43. InsyaAllah sahabat-sahabat semua boleh buka, insyaAllah. InsyaAllah di dalam muka surat ini kita akan dapati yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kurniaannya kepada kita semua, iaitu dia telah mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada nur, kepada cahaya. Dan kemudian tetapi ada manusia-manusia ini yang telah mengikut Taghut, yang menyebabkan mereka ini keluar daripada nur kepada cahaya, kepada kegelapan, daripada cahaya tapi kepada kegelapan. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, selepas daripada itu, kita akan lihat Allah Ta'ala menceritakan tiga bentuk manusia yang akan kita dapati di dalam ayat-ayat selepas daripada itu. Yang pertama sekali adalah tentang orang kafir yang engkar, yang bongkak, yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapat nikmat kuasa, tetapi dia kekal dengan kebongkakannya, dengan kesombongannya, dan dia tak mahu terima apa saja hujah-hujah yang diutarakan yang benar kerana kesombongannya itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan seorang manusia, seorang yang soleh, yang memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tunjukkan bagaimana Allah Taala boleh menghidupkan satu benda yang telah mati, satu keadaan yang telah mati boleh dihidupkan kembali. Bukan tak yakin, tapi nak tahu macam mana ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala membawa kepada kita kisah seorang nabi yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kes yang pertama untuk meneguhkan kepercayaannya, untuk menguatkan. Dia dah percaya, 100% dah percaya. Cuma nak memberi keyakinan ke dalam hatinya. Itmi'nan, dia kata. Bagaimana? Jadi itu adalah kisah yang ketiga yang akan kita baca. Tak ada dalam muka surat ini hari ini, tapi dalam muka surat 44 insya-Allah. Pada hari ini kita akan lihat dua kisah saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita lihat sama-sama dari permulaan ayat, insya-Allah, ayat 257. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah lah merupakan wali. Apa erti Allah Taala ni wali? Allah erti wali artinya nasir. Nasir artinya ialah penolong. Artinya Allah adalah mu'in, pembantu.
menjadi wali daripada al-wilayah. Perkataan wilayah, lahirlah perkataan wali, iaitu penolong, pembantu, semua sekali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah pembantu, wali kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ni jadi wali dia. Kita semualah insya-Allah kan, wali kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni wali bukan wali perkataan wali dalam masalah pernikahan, dalam wali dalam masalah tasawuf. Itu cerita lain. Ini wali ni adalah wali sebagai penjaga. Allah SWT lah yang menjaga kita, Allah Ta'ala menjadi penolong kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala ni yukhrijuhum, telah mengeluarkan mereka. Mereka tu orang-orang yang beriman ni. Jadi Allah Ta'ala wali kepada orang beriman dan kemudian dia telah mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, daripada kesesatan kepada cahaya. Daripada, lihat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan az-zulumat. Az-zulumat tu artinya banyak kegelapan. Dia plural situ. Jadi tetapi Allah SWT keluarkan kepada an-nur. An-nur ni satu saja, cahaya. Kalau plural dia panggil anwar, cahaya-cahaya. Jadi nur ni satu cahaya. Jadi sebab apa? Sebab Islam satu, jalan kebenaran tu satu. Jadi, tapi jalan kesesatan ni banyak, macam-macam. Sesat macam ni sampai sesat tak ada Tuhan pun. Jadi Allah SWT lah yang keluarkan kita. Jadi orang-orang di zaman Nabi SAW daripada kekufuran, daripada mereka ni tak tahu jalan yang benar, mereka ni Allah SWT keluarkan. Akhirnya dapat kebenaran. Itu Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Yang keduanya, wallazina kafaru, tapi orang-orang yang kafir, sebalik daripada Allah Taala nak lihatkan, tunjukkan kepada kita semua supaya kita ni merasai betapa indahnya Islam yang kita dapat ni, bahawa satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah Taala kata wallazina kafaru, orang kafir ni pula auliyauhum. Tengok aulia, dia tak kata wali, tapi aulia. Aulia ni maknanya ialah wali-wali mereka. Maknanya mereka ni banyak, bukan satu dah. Ada berhala, ada apa, iaitu aulia mereka ni siapa? At-Taghut. Taghut ni lah apa saja yang mengajak kepada keburukan, sama ada syaitan ke, sama ada berhala ke, sama ada apa-apa sajalah kan, hawa nafsu ke, itu adalah wali-wali kepada yang dituruti oleh manusia. Itu dia Allah kata wali mereka. Itulah dia tu, iaitu Taghut tadi tu. Kemudian Allah kata yukhrijunahum. Taghut ini mengeluarkan mereka daripada nur kepada zulumat. Tengok kan, dahlah kalau Allah yukhrijuhum, kalau syaitan mereka ni, Taghut ni mengeluarkan mereka, semua benda tu menghalakan mereka minan nuri ila zulumat. Allah Ta'ala sebut daripada nur kepada zulumat. Ertinya apa sini nur kepada zulumat? Ada ulama mengatakan maksud sini ialah orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi yang dah baca kitab Taurat, yang dah baca kitab Injil. Mereka ni dah tahu dah. Sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad, mereka dah tahu dah. Mereka beriman akan datang. Tiba-tiba bila datang Nabi Muhammad, mereka kufur. Jadi minan nur ila zulumat, daripada cahaya. Mereka ni dah nampak dah kan. Tiba-tiba az-zulumat, mereka kufur. Ada satu pendapat lagi mengatakan bahawa fitrah manusia ni adalah nur. Maknanya fitrah manusia ni tahu kan. Kalau dia gunakan fitrah dia betul-betul, dia akan boleh melihat apa yang betul, apa yang salah. Tapi dia tak gunakan. Akhirnya oleh kerana itulah maka diberi kepada zulumat, kepada kesesatan. Sedangkan fitrahnya nak kepada tu. Itu adalah pendapat yang kedua. Tapi apa pun pendapat ini, jadi apa yang kita boleh faham bahawa manusia yang sesat ni adalah mereka kerana mereka mempertuhankan, mereka percaya, mereka mengambil Taghut ni sebagai awliya mereka. Seterusnya Allah Ta'ala kata ulaika ashabun nar, mereka ini adalah ashab ni makna kawan. Kalau ikut asalnya, kawan kan apa? Kena bersama. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan ashabun nar, mereka ni adalah penghuni neraka, kita kata penghuni, tapi ashab ni maksudnya dia tu bersama dalam neraka, maka tetap dalam neraka, tak keluar daripada neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka tu kekal di dalam neraka itu. Kemudian sekarang Allah Ta'ala bawa kita kepada satu cerita. Cerita lain, iaitu cerita apa? Tentang kehidupan ini. Tentang al-hayah wal mamat, tentang kehidupan dan juga kematian. Jadi Allah SWT bawa yang pertama sekali kisah yang akan kita tengok. Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat 258 ni tentang kisah Nabi Ibrahim. Dengan seorang yang bernama Numruz ataupun Namrud. Ada yang sebut Namrud, ada sebut Numruz. Tapi Numruz ni adalah seorang raja yang hebat lah di negeri Babylon. Pada zaman Nabi Ibrahim AS. Dia ni adalah merupakan, kalau ikutnya, cucu kelima daripada Nabi Nuh AS. Maknanya tak lama, baru saja kan. Iaitu nama dia, kalau ikut nama penuh dia lah kan. Ini diceritakan oleh setengah-setengah ulama lah. Dia kata nama dia ialah Namrus bin Kan'an bin Kus bin Sam. Sam ni ialah anak kepada Nabi Nuh AS. Yang tiga orang yang selamat tu.
Jadi maknanya ada Namrus ni bin Kan'an, ayah dia Kan'an, kemudian Kus. Jadi maknanya baru saja kan dia. Tapi dia ni Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kekuasaan pada dia. Allah Taala uji dia dengan kuasa. Bila dapat kuasa dia telah menjadi sombong. Dia batar, dikatakan. Batar maknanya sombong diri, bongkak, tak mau terima dan mengaku dia ni Tuhan. Jadi sebab itulah dia pun apabila Nabi Ibrahim ni berdebat dengan alam tara, Allah Taala tanya kan, alam tara, kamu tak tengok ke? Artinya kamu tak tahu ke? Kamu tak dengar cerita ke? Iaitu apa? Allazi ilal ladzina hajja Ibrahim. Seorang yang berhajjah dengan Ibrahim. Hajjah maknanya berdebat dengan Ibrahim. Dia mendebat dengan Nabi Ibrahim fi rabbihi, dalam masalah ketuhanan. Ketuhanan apa? Tuhan Nabi Ibrahim. Itu satu pendapat lah. Hi itu maknanya Nabi Ibrahim. Jadi dia berdebat dengan Nabi Ibrahim. Jadi an atahullahu al-mulka. An atahullah al-mulka. Jadi Allah Taala sebut sini an tu maknanya li'an. Ada lam situ, kalau ikut dari segi bahasa Arabnya ialah apa kan, tapi lam tu telah mahzuf. Dia kata setengah ulama tafsir kata kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepadanya al-mulka, kekuasaan. Dia jadi raja lah artinya pada masa tu. Iz qala Ibrahim rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim berkata. Jadi disebutkan oleh ulama tafsir ini bahawa sebelum daripada izqala Ibrahim tu, iaitu ada lagi kata-kata Namrus ni. Apa kata Namrus? Namrus ni berkata, dia kata, Ibrahim, Tuhan kamu ni siapa? Dia tanya macam tu kan. Dia tanya, Tuhan kamu ni siapa? Cuba cerita kat aku sikit, Tuhan kamu ni sembah-sembah siapa? Jadi Nabi Ibrahim pun berkata, qala fa in Nabi Ibrahim berkata, rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi tengokkan susunan perkataan di sini. Allah Ta'ala menyebutkan Nabi Ibrahim ini sebutkan yuhyi, menghidupkan dan kemudian mematikan. Menghidupkan dulu, kemudian mematikan. Jadi erti sekali Nabi Ibrahim pun bertanya, Tuhan aku yang menghidupkan dan mematikan. Maknanya satu benda yang mati, kemudian dijadikan satu benda itu hidup. Tengok kan, maknanya sebelum daripada ini manusia itu tak ada. Air mani dan seterusnya, daging, seketul daging, tiba-tiba dapat hidup kan, dapat nyawa kan. Sekarang ni dia menghidupkan dan lepas tu dia mematikan. Kata Namrus ni kata, dia kata qala ana uhyi wa umit. Dia kata aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Tengok kan hujah dia kan. Dia kata aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Tapi tengok apa dia buat selepas daripada tu. Jadi dalam cerita dia ni kan, tak disebutkan kat sini kan tak. Iaitu apa? Dia pun bawa lah, dia kata. Dia nak tunjukkan bahawa dia pun hero jugalah kan. Dia pun hebat juga macam Tuhan juga. Iaitu dia kata aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Apa yang dia buat ialah dia telah keluarkan, ada 2 orang tahanan pada masa tu. Daripada dalam penjara, disuruh keluarkan, pegawai dikeluarkan, pengawal-pengawal dikeluarkan, lalu letak kat situ. Kemudian salah seorang daripada mereka ni, kalau ikutnya lah dua-dua ni dihukum bunuh. Telah maknanya apa sebab kesalahan tak penting. Tapi dihukum bunuh sepatutnya. Tapi kemudian dia pun bunuh seorang-seorang daripada keduanya tu. Kemudian seorang tu hidup. Kemudian dia kata kepada Nabi Ibrahim, dia kata, tengok, aku pun boleh mematikan dan menghidupkan. Jadi kalau ikutnya lah satu benda yang hujah yang memang tak masuk akal kan. Hujah yang tak logik langsung kan. Itu bukan menghidupkan dan mematikan. Itu hanya membiarkan seseorang itu hidup. Itu membiarkan seseorang itu membunuh seseorang. Bukan menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim kata menghidupkan. Iaitu menjadikan kehidupan, menjadikan kematian. Boleh ke? Cuba hidupkan yang mati itu. Boleh. Tapi oleh kerana itu Nabi Ibrahim tak berhujah lah, disebutkan bahawa Nabi Ibrahim terus pergi kepada the next thing. Okeylah, kamu kata kamu boleh menghidupkan mati juga, sama macam Tuhan. Okey. Jadi sekarang ni, apa kata Nabi Ibrahim? Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Okey. Allah Ta'ala menaikkan matahari daripada masyriq. Masyriq maknanya matahari, tempat matahari naik. Masyriq lah sekarang ni kan, matahari naik. Sana kan. Sana matahari naik. Kemudian, dia kata, Allah Ta'ala kata bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sekarang ni awak, wahai Namrus, awak bawa sekarang ni matahari naikkan daripada sebelah maghrib sana. Ni sekarang ni kalau sebelah maghrib sebelah sana. Jadi maknanya kan, naik kan, bawa naik daripada sana. Tuhan aku bawa naik daripada sana, sekarang kamu bawa daripada sana. Jadi ketika itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata fabuhital ladzi kafar. Fabuhita ni maknanya terkedu, maknanya kan. Tenganga maknanya kan, tak boleh nak jawab lah. Bila kata macam tu, dicabar macam tu. Tadi action sangat kan. Tadi sedap sangat bercakap kan. Sedap sangat kata boleh matikan, boleh hidup kan. Sekarang ni, fabuhital ladzi. Bila Nabi Ibrahim berhujah macam tu, mereka pun, dia pun, Namrus pun, boleh ke? Mana boleh? Tak pernah kan. Kalau power sangat kau, boleh buat kan. Kalau kau kata, aku pun ada kuasa juga. Macam Tuhan. Buat.
Jadi fabuhital ladzi kafar, maknanya mati akal lah kat situ, terkedulah situ, tak boleh menjawab situ, tak terkatalah dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun kata, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Taala tak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi erti sini apa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kepada kita kan, janganlah jadi kita zalim, janganlah jadi zalim. Kenapa? Menjadi zalim ni akan menyebabkan hidayah tak akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zalim ni apa? Zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap tengok kan, benda tu pun tak nak fikir kan. Tapi sebab apa? Sebab Namrud ni sombong. Dah dapat kuasa, dah dapat sedikit power diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun sombong. Dia pun tak nak terima. Apa kata-kata orang nak berhujah kan, semua orang lain salah, dia seorang saja yang betul kan. Walaupun benda tu ada logik-logik dah, nampak sangat dah itu salah kan. Jadi tu cerita dia sampai kat situ Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak lihat dengan lebih detail lagi kisah Nabi Ibrahim ni, boleh tengoklah insya-Allah kan, banyak lagi di tempat-tempat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kisah Nabi Ibrahim ni, banyak tempat insya-Allah kan. Dan kalau apa ni tidak tak sempat, insya-Allah kita ada sesi kan, sesi iaitu kisah nabi-nabi daripada Al-Quran yang kita buat pada setiap hari Sabtu, insya-Allah kan, pada setiap hari Sabtu pukul 7 malam, pukul 7 malam di Facebook ni juga kan, ataupun boleh tengok insya-Allah kan, rakaman-rakaman yang lalu insya-Allah ada di dalam Facebook kita insya-Allah. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala bawa cerita yang kedua, au kallazi marra ala qaryatin. Sekarang ni Allah Ta'ala bawa pula satu cerita lain, cerita yang kedua. Yang tadi cerita Nabi Ibrahim, orang berdebat dengan Nabi Ibrahim iaitu Namrud. Sekarang ni kita pergi pula kepada satu orang yang Allah Ta'ala tak sebut nama dia di sini. Jadi sebab itulah ulama-ulama sebut ni banyaklah kan penafsiran-penafsiran yang kata siapakah yang kallazi marra ala qaryatin, seorang yang berjalan melalui satu qaryah. Satu qaryah ni mungkin satu bandar, mungkin satu kampung kan, boleh jadi makna tu kan, bandar besar ke, pekan ke dan sebagainya kan. Tapi nak ceritanya pekan ni pekan apa, nama dia ni siapakah orang dia ni. Kata ulama tafsir yang masyhurnya ialah bahawa orang ini adalah Uzair. Uzair yang masyhur lah kan, yang dikatakan oleh Yahudi dia ni adalah anak Tuhan tu. Uzairun. Tapi ada pendapat lain kata dia ni bukan Uzair, tapi dia adalah Hezkiel. Apa pun nama Allah Ta'ala tak sebut, tetapi Allah Ta'ala sebut dia seorang je. Seorang yang maknanya ada yang kata dia ni seorang Nabi, ada yang kata bukan Nabi, orang soleh dan sebagainya. Tapi ertinya ialah dia ni adalah seorang yang hebatlah, yang baik kan. Tapi dia pun melalui satu kampung. Kampung ni kampung apa? Ada yang kata kampung ni adalah Baitul Maqdis. Dulu ni dulu cerita ni iaitu kisah Bani Israel ni kan, di zaman Bani Israel. Ada yang kata bahawa bukan kampung Baitul Maqdis ni, tetapi salah satu daripada kampung hampir di Palestin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, dia ni melalui sekampung tu, dia lalu kampung tu, wahya khawiyatun ala urushiha. Kampung tu kosong, ala urushiha. Ada yang kata maksudnya ialah kampung tu dah runtuh semua, kosong, ataupun kampung tu ada tapi orang dah tak ada semua, hilang, mati ke bagaimana tak tahu kan. Tapi ada yang kata bahawa yang masyhurnya ialah kampung tu ialah runtuh semua, dah orang tak ada dah. Orang tak ada, kampung tu dah runtuh, dinding dia pun jatuh, ala urushiha, urus dia atapnya, maknanya ialah dinding dia jatuh pada atapnya. Maknanya nak gambarkan bahawa bandar tu dah punah lah, dah rosak lah semua kan. Jadi lelaki ni dia lalu, dia katakan Uzair lah, kita katakan Uzair ni lalu tengok kampung ni, dia kata kampung ni dah tak ada lah. Ada yang kata ini adalah Baitul Maqdis selepas daripada dihancurkan oleh seorang raja daripada Babylon yang bernama Bukhtanasor. Bukhtanasor ni ialah seorang raja yang masyhurlah dalam sejarah yang menyebutkan tentang kisah Nabi-Nabi ni. Dia ni adalah berasal daripada Babylon, dia ni adalah raja hebatlah. Dan dia ni menjadi pemerintah, tapi sekali tu dia pergi serang Baitul Maqdis. Dan kemudian dia menghancurkan Baitul Maqdis dan kemudian dia buat lari setengah-setengah daripada Bani Israel ini ke Babylon, ke Iraq. Babylon ni Iraq di Babil dekat dengan Baghdad. Jadi Bukhtanasor ni, ataupun dalam bahasa Inggeris ni dia sebutkan Nebuchadnezzar. Itu Nebuchadnezzar yang kedua. Dia ada Nebuchadnezzar yang pertama, ada Nebuchadnezzar yang kedua. Jadi orang ni ini yang dikatakan yang telah menghancurkan bandar ni. Jadi selepas daripada itu datanglah Uzair ni, melihat bandar ni yang dah hancur ni. Jadi dia pun terfikirlah. Dia kata apa? Qala anna yuhyi hazihillahu ba'da mautiha. Kemudian dia macam bertanya. Dia kata anna sini ialah bagaimana katanya. Kaifa maknanya. Bagaimanakah? Jadi persoalan di sini ialah soalan yang timbul dalam benak Uzair ni bila dia tengok bandar ni ialah apa? Bukan dia tak percaya kepada Allah Subhanahu Taala tu boleh mengembalikan bandar ini semula. Mengubah bandar ni semula menjadi ada orang, menjadi ada penghuni, ada bangunan semua yang cantik semua kan.
Bukan dia persoalkan kekuasaan Allah, tapi dia persoalkan dia terfikir, iaitu bagaimana agaknya. Itu jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kat sini ialah masalah bagaimana, bukan masalah tak yakin. Kalau tak yakin tu dah ini bahaya kepada akidah kan. Tapi ini masalah bagaimana. Jadi anna yuhyi hazihillahu ba'da mautiha fa amatahu Allah. Lalu Allah Taala pun mematikan dia. Mematikan dia mi'ata amin, 100 tahun, bukan sikit-sikit 100 tahun. Kemudian summa ba'asah. Kemudian dia dibangkitkan kembali. Jadi Allah Ta'ala gunakan ke sini ba'asah, bukannya ahya. Kerana kalau ahya ni maknanya orang tu mati, kemudian dihidupkan balik. Jadi kemungkinan dia akan jadi, dia akan berubah kan. Tapi ba'asah ni, Allah Ta'ala menggunakan perkataan ba'asah ni untuk menggambarkan bahawa dia bangun semula dalam keadaan seperti seolah macam dia tidur saja. Tapi Allah Ta'ala matikan dia. Tapi seolah macam dibangun tu, semua okey kan. Fikiran okey, ni okey, tak ada masalah kan. Makna badan dia pun okey kan. Sebab itulah dikatakan, ialah bila ditanya ni kan, qala kam labista. Bila ditanya, wahai Uzair, berapa lama? Kam labista, berapa lama kamu tidur ni? Jadi soalan ni adalah soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dikatakan adalah melalui malaikat, ada yang kata ialah melalui datang dalam pemikiran dia kan. Berapa lama kamu tidur? Tidak terfikir. Jadi itu adalah tidak disebutkanlah di sini dengan jelas kan. Tapi ini adalah merupakan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada dia, kam labista, qala, dia pun berkatalah labistu yauman au ba'dha yaum. Aku tidur ni, dia kata aku tidur sekejap kot, dia kata kan, sama ada satu hari ataupun separuh hari saja kan. Ba'da yaum maknanya sebahagian daripada hari, maknanya tak sampai satu hari lah. Jadi diriwayatkan bahawa dia tidur pada pagi, dia dimatikan tu pada pagi hari, dan kemudian selepas daripada tu terbangun tu ialah pada petang tu. Jadi maknanya ialah kalau ikutnya matahari yang sama lah, dia rasa petang baru satu hari. Sebab tu dia jawab satu hari, ataupun dia ni jawapan dia dengan mulut kan, jawapan dia dengan apa ni, dengan hati. Dia kan dia terfikir ke, tiba-tiba qala bal labista mi'ata amin. Kemudian diberitahulah kepada dia oleh malaikat lah, katakan, iaitu Allah, dia berkata, jadi Allah, kita kata Allah sini bukan Allah Ta'ala bercakap sendiri dengan dia kan, tapi Allah Ta'ala berkata kepada dia melalui perantaraan, labista mi'ata amin. Kamu ni tahu tak? Kamu duduk di sini dah 100 tahun. Mi'ata amin. Cuba kamu tengok kan. Fanzur ila ta'amika wa syarabika. Cuba tengok kepada makanan kamu, tengok kepada minuman kamu. Diriwayatkan pada masa tu dia membawa satu bakul daripada buah tin. Dia makan buah tin dan kemudian dia bawa sedikit asir dalam bekas dia tu kan. Dalam ada satu kodah, satu tempat minum dia tu kan. Kalau kita temos lah sekarang ni kan, bekas air, tu dalam tu ada asir. Asir ni maknanya air buah jus. Jadi benda tu dia bawa masa dia berjalan, lepas tu dia bawa seekor himar. Jadi Allah Ta'ala kata, tengok dekat makanan kamu wasyarabika, tengok makanan kamu, minuman kamu, lam yatasannah. Lam yatasannah artinya ialah lam yataghayyar, tidak berubah kan. Tidak berubah apa? Rasanya walaupun dah satu tahun kan, tapi macam tu lah Allah Ta'ala kekalkan. Buah dia tu macam tu lah, air dia tu macam tu lah. Maknanya air, kalau air lama-lama dia basi kan, maknanya ni tak basi, tak ada apa-apa pun, relax je kan. Jadi, tapi wanzur, tapi cuba tengok kepada himarika, tengok kepada himar kamu. Maknanya depan dia ni sekarang ni ada makanan dia, ada minuman dia, tapi minuman dia, makanan dia tak berubah. Tapi himar dia wanzur. Jadi Allah Ta'ala kata, wanzur ila himarika, cuba tengok kepada himar kamu, kepada donkey kamu, kepada keldai kamu, iaitu walinaj'alaka ayatan linnas. Kan? Kami nak jadikan dia tu menjadi tanda kepada manusia, nak jadi penceritaan kepada kita semua. Jadi kita pada hari ni kan, bila kita baca Quran ni kan, kita tahu ini cerita dia, ini yang telah berlaku kepada Uzair ataupun lelaki ini. Jadi Allah Ta'ala kata, wanzur ilal izami kaifanun shizuha lahma, kaifanun shizuha summa naksuha lahma. Minta maaf. Jadi kamu tengok, cuba tengok kepada izam. Izam maknanya ialah tulang-tulang. Tulang-tulang himar itu, tulang-tulang keldainya itu berselerakkan dah situ kan. Pada masa tinggal tulang dah, tak ada dah daging, tak ada apa, tinggal tulang saja kan yang tinggalnya. 100 tahun, bayangkan Kemudian kaifanun shizuha lahma. Allah Ta'ala kata, kaifanun shizuha, bagaimana kami nun shizuha. Di sini ada 3 bacaan sini kan. Ada nun shizuha, ada nun shiruha, ada nun, ada nansharuha. Minta maaf payah sikit bacaan. Ada 3 qiraat di situ kan.
Jadi ada apa? Nunshizuha. Itu bacaan biasa kita baca nunshizuha. Ada bacaan dia ialah nunshiruha. Ada yang baca dengan nansharuha. Gitu. Jadi kita baca yang asal yang asal yang biasa kita bacalah nunshizuha. Erti nunshizuha ni ialah kami gerakkan dia kemudian dia bangun. Maknanya ada dikatakan pada masa tu Allah Taala mengirimkan angin, jadi angin tu menolak-nolak, meniup-niup, akhirnya dia pun keledai tu bangun kembali. Summa Allah Taala kata naksuha lahma, kemudian kami pakaikannya dengan daging-daging. Maknanya dia dah hancur tadi tu kan. Kemudian dia ditiup angin, kemudian dia bergerak-gerak kan. Tulang-tulang tu kan berkumpul semula, lepas tu bangkit, lepas tu Allah Taala pakaikan dia dengan daging-daging kembali. Itu nunshizuha. Itu maksud nunshizuha maksud apa? Iaitu menggerak-gerak dan kemudian bangun. Ada yang kata nunshiruha, iaitu hidup kan. Daripada nashru ataupun dia kata daripada nansharuha. Iaitu maksudnya lah hidupkan juga. Maknanya hidup juga. Jadi ada makna kami hidupkan, ada kata kami gerak-gerakkan, kami bangkitkan. Jadi itu adalah semua makna-makna yang insya-Allah yang diterima oleh ulama-ulama tafsir. Seterusnya Allah Taala kata summa naksuha lahma, dan kemudian kami balutkan tulang-tulang itu dengan daging. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Apabila setelah jelas semua tu baginya, dia dah nampak dah, dia dah tengok dah, qala, lalu dia pun berkata pada ketika itu a'lamu annallah, aku tahu. Jadi aku tahu kat sini. Jadi sebab itulah kata a'lamu ni aku tahu. Tadi tak tahu ke? Tahu juga. Tapi tadi tu tahu tapi tak nampak. Sekarang a'lamu dengan ainul, dipanggil ainul musyahadah. Ainul musyahadah maknanya nampak depan mata kan. Benda tu berlaku depan mata. Takkan tak percaya juga. Bukan percaya, sebenarnya bukan tak percaya, minta maaf kan. Bukan tak percaya, tapi percaya dengan hati tapi tak nampak. Ini percaya dan nampak betul-betul. Kan kita ada ainul yakin kan. Kita ainul boleh nampak, ada macam-macam jenis kan keyakinan kan, hakul yakin kata kan, macam-macam kan. Jadi sekarang ni dia kata Uzai tu, kalau kita katakan nama dia Uzai yang masyhurnya qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ada bacaan di sini, bacaan bukan a'lamu tapi i'lam. Ketahuilah. Maknanya dengan fi'il amar. Ada yang baca dengan i'lam. Qala, Allah Taala berkata kepadanya, i'lam, ketahuilah sesungguhnya Allah itu berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi satu bacaan lagi tu yang qala a'lamu, dia berkata, Uzai itu berkata, aku tahulah sekarang bahawa Allah SWT berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi setakat itulah saja sesi kita pada muka surat 43 hari ini. InsyaAllah kita akan lihat dalam muka surat 44 kan, satu cerita yang ketiga yang Allah SWT nak ceritakan tentang al-hayah wal maut, yang akan kita tengokkan apakah cerita tu kan. InsyaAllah aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk like kan, untuk sebarkan kepada semua kawan-kawan kita link ni. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi yang akan datang insya-Allah, iaitu muka surat 44 insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.